Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi dalam keadaan bernyawa, masih lagi kita berpeluang untuk menjadi hamba-hamba Allah sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Masih lagi kita dapat berjalan solat subuh secara berjemaah, yang fadilatnya seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Siapa sembahyang subuh berjemaah, dia dapat fadilat seolah-olah beribadah sepanjang malam. Walaupun dia tak bangun malam tadi, tapi datang subuh berjemaah, macam dia bangun tengah-tengah malam. Baca Quran, sembahyang, zikir, tahmid, selawat dan sebagainya. Sepanjang malam. Itu fadilatnya. Mudah-mudahan budaya berjemaah ini akan kita teruskan sampai kita padam. Kerana barang siapa melazimkan solat berjemaah, dia akan dapat 5 fadilat. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Allah tak bagi dia banyak masalah dalam hidupnya. Tak ada masalah kesihatan. Ada tu adalah, tapi tak kronik sangat. Tak ada masalah ekonomi, tak ada masalah disiplin, keluarga dan sebagainya. Allah lapangkan hidupnya. Dia boleh buat apa yang dia nak. Berjaya saja apa rancangan-rancangan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Siapa lalu nohor kat siksa kubur, angkat tangan. Siksa kubur ada 4, tuan-tuan dan puan-puan.
Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Lalu nahanya. Tak boleh jawab tuntung. Pukul dia mungkar dan nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Tulang rusuk kanan pergi kiri, rusuk kiri pergi kanan. Siapa lalu nahan yang jangan. Jangan angkat gambar mana korang yang lalu ni. Yang handai benar tu. Yang ketiga didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Ular tu pula panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Dari kepala ke ekor ular tu panjangnya sebulan perjalanan. Besarnya sebesar tengkuk unta. Tengkuk unta tu kecil sikit daripada tiang tu lah. Itu ular. Sentiasa mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Kala pun begitu juga. Yang ketiga, yang keempat dia masukkan api neraka ke dalam kubur tu. Api neraka masuk dalam kubur, dia balik-balik mayat dalam kubur tu macam orang makoh barbecue. Itu 4 siksa kubur ya. Jadi orang yang lazim berjemaah dia lepas dari siksa kubur. Dan kubur jadinya kubur sebagai taman syurga di dunia ni. Tapi sekarang di akhirat lah taman syurga. Al-qabru rawdatan min riyadil jannah. Kubur itu satu taman dari taman syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi kubur itu juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka. Wal qabru khufratan min khufradin niran. Kubur itu juga boleh jadi jurang daripada jurang neraka ya. Jadi lepas daripada itu. Itu siksa kubur yang 4 ya. Yang ketiga, dia dapat kitab amal dia dengan tangan kanannya. Itu tanda bahagia lah tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya ringan je. Dia korang cincai yang malaikat tu cek kata. Dan kembali dia kepada keluarga dengan rasa gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarga yang rasa gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, paling menggembirakan, paling membahagiakan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Semuanya masuk syurga. Bukan neraka ya, semuanya masuk syurga. Bukan dapat ni, bukan semua orang dapat. Rasul pun ada yang tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Tapi kalau semua dapat masuk syurga, itulah yang paling menggembirakan. Itu orang macam itu dapat kitab amalnya dengan tangan kanan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia meniti siratal mustaqim cepat seperti kilat. Macam kilat menyambung, sudah lepas je. Bila lepas daripada titik sirat tu mana pergi kan? Ke syurga lah. 8 syurga menunggu. Dan yang kelima, dia masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus je masuk syurga. Jadi, kalau hendak, pastikan kita semayang 5 waktu sehari semalam berjamaah. Bagi lelaki. Bagi perempuan, sunat. Itu pun kalau datang dengan mahram dia. Datang dengan berkumpulan. Datang dengan suaminya. Itu tak apa. Kalau seorang-seorang lelaki jangan. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Saya bukan ngajar pun baca aja ya. Tajuk kita ni memelihara anggota yang 7. Kita dah sampai fasa yang 3. Fasa yang pertama kita bicara tentang akidah. Wujud akidah bakar dah habis lah. Fasa yang kedua kita bicara tentang fiqh. Macam mana semayang, puasa dan sebagainya. Dah habis ke dah? Sekarang kita masuk tasawuf. Tasawuf ni ada bahagian yang pertama, memelihara daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota yang 7. Allah bagi anugerah kita anggota yang 7. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. 7 anggota tu naklah kita pelihara daripada dosa. Ini fasa ini kita sedang bicara ni. Mata dah, telinga pun dah,
Lidah mudah, tangan mudah, kaki mudah. Sekarang ni memelihara perut. Ya, kita bicara tentang memelihara perut. Macam mana nak melihara perut? Bukan perut terus dipelihara. Yang masuk dalam perut lah biar benda-benda yang halal. Ya, itu cara kita memelihara perut. Baik, tengok kitab. Siapa ada Rumi buka muka surat 164. Yang Jawi saya tak tahu. Mana ada Jawi? Tengok bawah. 173. Jawi 173. Yang Rumi itu macam kitab saya ni, yang hijau ni ya. Yang tebal aku lihat. Ada juga Rumi yang lain lah. Dia ada bagian-bagian itu muka surat lain. Cari sendiri. Saya pun tak tahu. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perut, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram. Yang haram jangan makan. Kucing jangan makan, anjing jangan makan, babi jangan makan, tikus jangan makan, biawak jangan makan, ular jangan makan, katak jangan makan. Itu benda-benda haram lah tu, jangan makan. Ya? Banyak benda kita tak boleh makan. Ha? Dan yang haram tu nyata. Al-haramu bayyinun wal halalul bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal tu terang. Yang haram pun terang. Antara kedua-dua tu yang payahnya. Wa bainahuma mutasyabihat. Yang tengah-tengah itu adalah yang sama-sama. Boleh jadi haram, boleh jadi halal. Tapi yang masuk dalam perut tu dia benda-benda halal. Jangan masuk benda-benda yang haram. Yang haram ni ada dua. Satu zat itu, benda itu memang haram. Seperti babi, anjing, itu memang haram kan? Dan najis. Yang kedua sumbernya haram. Benda itu halal tapi haram. Sumber itu haram. Ya, dapat duit rasuah. Itu haram, ya. Dapat duit rasuah, beli ayam. Ayam tu halal. Duit yang beli itu rasuah. Jangan masuk dalam perut. Jenis-jenis apa itu. Lagi apa? Duit penipuan. Dia nipu orang. Hutang tak bayar. Belikan kambing. Kambing itu halal. Tapi cara menerima apa? Sumber itu haram. Ya? Menipu orang. Scam. Sekarang ni scam yang banyak. Ramai yang orang jadi mangsa scam. Jadi sumbernya haram. Zatnya halal. Itu pun haram juga. Jangan pergi masuk perut tu ya. Jadi nak yang masuk perut tu biar yang halal saja. Benda yang sah untuk apa nak? Kerana mencari benda yang halal tu punya wajib. Nanti kita akan baca ya. Hadis-hadis sini insya-Allah. Adapun maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhah. Yang syubhah ni artinya sama-sama. Nak dikatakan haram dia tu halal. Nak dikatakan halal takut ada najis. Contohnya apa? Barang makan yang diproses oleh orang bukan Islam. Contohnya mi kuning umpamanya. Yang memprosesnya bukan orang Islam. Dia mana ada belajar bab taharah, mana ada belajar bab suci. Kadang-kadang tangan jilat di anjing tu dulu, dah jilat di anjing dia pun basuh lebih kurang dengan air, itu dah uli tepung. Lepas tepung tu buat mi kuning. Kita membeli buat mi kari, makan. Nak dikatakan hal kita tak nampak. Kalau nampak lain cerita tu tentu haramnya. Ni tak nampak. Kita membeli terus makan. Ya. Apa dia? Duit simpanan. Ini yang masuk dalam sebutan. Duit simpanan? Apa? Dia ada sebutan. Tak apa? Kamu tahu. Dia apa? Simpanan biasa. Duit simpanan apa? Simpanan bank. Simpanan bank? Biasa. Dia ada sebutan. Ada riba. Itu terang haramnya. Riba itu haram. Jadi kalau ada duit itu keluarkan bunga-bunga daripada bank tu. Keluarkan bunga tu sedekahkan kepada kegunaan awam.
kegunaan umum. Buat titi ke, buat parit ke, buat apa? Nebak hutan ke. Gunakan tu ya. Itu cara nak mensucikan duit yang sumber yang jadi haram tu. Keuntungan dari bank umpamanya ya, ataupun daripada mana-mana institusi keuangan yang ada yang ada interest, ada bunga. Ya. Sedekahkan kepada institusi-institusi yang untuk kegunaan awam. Jangan bagi pada orang. Bagi orang dia mengembangkan benda yang haram tu. Bagi pada institusi yang ada. Untuk masjid boleh. Kerana masjid ni dia boleh digunakan untuk elektrik, untuk apa. Tak apa ya. Baik. Itu pokok ya. Hendaklah engkau sungguh-sungguh ya, yang syubhat. Syubhat tu yang samar-samar. Nak katakan haram, dia halal. Apa haramnya? Ya, kacang soya. Ya, kacang soya. Itu diproses oleh orang bukan Islam. Itu jadi apa? Jadi tofu. Sedangkan kilang tofu tu biasanya orang bukan Islam tu apa dia bela? Apa dia belanya? Korba pendek tu. Mengayuh-ayuh tu. Nanti air liur. Terus masuk dalam kacang soya tu. Dan kita beli tofu tu. Buat tofu sumbat. Untuk buka puasa pula tu. Itu. Tapi tak nampak. Dia tak nampak tu namanya syubhah. Orang yang warak, dia tinggal yang syubhah tu. Kalau betul-betul dia warak, dia jaga benda makanan, yang syubhah tu benda tinggal. Dia tak apa, dia takut. Ada satu orang tok guru. Nama pun tak boleh disebut. Namanya Haji Yahya Zikri, orang Teluk Intan. Dia tu tuan-tuan dan puan, kedai orang Melayu pun dia tak nak masuk. Kedai orang Melayu tak nak dia masuk. Kerana dia takut apa? Cawan tu pernah digunakan oleh orang kafir. Dia tak nak cawan. Dia ni orang warak lah, bukan macam yang cakap ni. Yang cakap ni bukan warak, wakrak. Dia tak nak, dia takut cawan tu kena bibir orang-orang yang kafir tu. Dia lepas makan babi dia, makan tu. Itu aku babi aku tak kesiok katanya, tandanya. Jadi kedai orang Melayu dia tanda. Ada seorang lagi namanya, tak ada apa ni cerita, Yahya Zikri pun sudah tak ada. Syekh apa namanya? Abdullah Fajri namanya. Dia tu sentiasa aja. Mana dia ngajar, kalau rumah orangnya dia tak kenal, dia tak pergi. Mana-mana dia ngajar. Dia bawa wayuk elektrik. Dalam tokohnya dia aja. Dia masak sendiri. Gunakan wayuk sendiri. Dia tidur tempat itu. Dia orang di Sembilan. Dia datang ke kampung selalu. Di kampung selalu, di Tapah selalu. Ngajar di kawasan-kawasan ini. Dia bawa yang wayuk sendiri. Dia masak nasi sendiri. Lepas tu, yang telur. Makan dengan telur. Itu makanan dia. Kerana dia jaga sungguh makanan dia. Tapi ibadahnya Masya Allah. Jadi itu orang warak ya. Tapi orang wakrak macam cakap ni tampil aja lah. Dia tak untuk halal lah. Itu orang makan ya. Kerana apa saja yang berlaku pada diri kita bergantung pada apa yang kita makan. Kalau banyak makan yang haram, itu bahaya tu. Kerana apa kata Nabi? Kul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang layak baginya. Sebab tu kita tanda dibaham oleh api neraka. Biar benda tu yang halal. Yang halal tu, bila halal, dia boleh mendatangkan apa? Mendatangkan keberkatan dalam makanan tu. Ada tenaga, digunakan tenaga tu untuk berdakwah. Ada tenaga, digunakan tenaga tu untuk membantu fakir miskin dan sebagainya. Untuk membina masjid, membina surau dan sebagainya. Allah bagi tenaga itu berkat namanya. Jadi apa? Matanya melihat benda yang halal saja. Telinganya mendengar benda yang disukai oleh Allah saja. Tak ada dengar benda yang haram. Tanda berkat itu. Bergantung kepada apa? Kepada makanan dia. Kalau dia jaga makanan tu, insya-Allah Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga telinganya, Allah akan jaga lidahnya, Allah akan jaga tangannya, Allah akan jaga kakinya.
Allah akan jaga perutnya dan Allah jaga kemaluan dia. Itu guna makan yang halal tu. Jangan makan yang haram dan yang syubhat. Maka hendaklah engkau sungguh-sungguh, betul-betul. Itu sungguh-sungguh. Komited betul-betul. Bukan cincai-cincai aja. Bukan sampai lewa aja. Ada idak-idak lah. Sungguh-sungguh menuntut yang halal kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi ya. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Artinya apa? Menuntut yang halal, talabul halal, menuntut yang halal. Talib tu penuntut. Kita ni semua talib lah kena. Seorang-seorang lah, kalau ramai-ramai kena talibin. Dia menuntut yang halal tu. Talabul halal wajibun. Wajib. Berarti wajib lah. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau makan benda yang tak halal tu. Berdosa kalau makan benda yang tak halal. Kalau makan yang halal tu wajib. Dapat pahala. Ala kulli muslim. Atas setiap orang lelaki yang Islam. Yang Muslim tu orang lelaki yang Islam. Kalau perempuan muslimah. Kalau kami muslimin. Jadi menuntut yang halal itu fardu atas setiap orang Islam. Kalau dia mengaku mengucap dua kalimah syahadah, kena cari yang halal. Sumber yang halal. Jangan cari yang haram. Baik. Itu sumber yang halal. Duit penipuan haram. Sumber itu haram. Makanan mungkin sah. Makan nasi lah, makan ayam lah, makan daging lah, makan kambing lah, itu sah. Benda itu benda halal. Tapi sumber itu haram. Bila sumber itu haram, jadi haram makanya. Baik. Jadi menuntut yang halal itu fardu. Fardu itu yang wajib atas setiap orang Islam. Itu kata Nabi. Apa kata ulama? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali itu hujjatul Islam. Lawyer Islam. Dia apa saja tentang Islam dia tahu. Hukumnya, akidahnya tahu, fiqahnya dia handal, tasawuf pun handal. Tapi dia lebih terkenal dengan ulama tasawuf. Kerana dia banyak mengarang kitab-kitab tasawuf. Imam Ghazali ya. Apa dia? Cap halal. Jakim ke? Tulisnya halal. Tengoklah siapa yang baginya. Kalau ada itu boleh lah tu. Cara halal itu ya. Ada cap halal. Tapi cap tu bukan sekali saja buat. Dia mesti diluluskan oleh pertubuhan-pertubuhan yang menyiasat. Seperti jakim. Seperti pejabat agama umpamanya ya, tak apa. Jadi kita boleh apalah. Boleh apa? Boleh tawakuf, boleh lapangkan dada aja lah ya. Luar negara ada, tengoklah macam mana, dari mana negara mana. Dari mana datangnya? Kalau dari Siam jangan percaya. Dari Siam jangan percaya, dari Cina jangan percaya, dari Hong Kong jangan percaya. Kalau dari Arab bolehlah percaya ya. Dari Arab Saudi, daripada Yaman, dari Syria boleh percaya ya. Baik, apa kata Imam Ghazali? Wal halalu kasir walaysa alaika an tatayaqqana bawatinal umur bal alaika an tahriza mimma ta'lamu annahu haram aw tadhunnu annahu haraman dhannan yahsulu min alamatin najizatin maqrunatin bil mal. Artinya yang halal itu banyak, kata Imam tadi, banyak benda halal. Ayam tu halal, kambing tu halal. Lagi apa? Rusa tu halal.
Itik tu halal, ikan tu halal, ikan semua halal. Lagi apa? Mana benda halal banyak, burung tu halal. Tengok ada burung yang halal, ada yang haram. Mana burung yang makan burung yang lain tu haram, jangan makan. Burung lang haram kerana dia makan burung-burung kecil-kecil tu. Jadi burung ada yang halal. Burung pipik halal, burung obah halal. Burung punai halal. Tahu burung punai? Halal apa? Jadi ada yang haram, ada yang halal. Binatang semua begitu juga. Ada yang haram, ada yang halal. Kambing halal, obah halal, lembu halal, unta halal. Boleh makan jadi banyak. Dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batin sesuatu itu akan halalnya. Kalau tak yakin, itu namanya syubhah Dan lazim atasmu bahawa engkau yakin, mesti nak yakin tu benda tu halal. Nak lazim tu seperti biasa. Kamu yakin benda tu halal. Nampak kambing tu betul-betul disembelih oleh orang Islam, betul. Walaupun kambing kalau bukan orang Islam sembelihnya jadi haram dia kambing atau lembu. Atau kalau orang kafir tu sembelihnya bukan sembelih ikut cara Islam pun haram. Dan lazim atasmu bahawa engkau yakin, kena yakin betul. Pada batin sesuatu itu akan halalnya. Tetapi lazim atasmu memeliharakan daripada barang yang kau ketahui bahawasanya ia haram. Kalau tahu benda itu haram, jangan makan. Benda itu tahu haram, jangan makan. Karena hadis Nabi yang tadi yang saya baca tadi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang layak baginya. Atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat. Ada alamat-alamat yang haramnya. Kenapa? Mungkin alamatnya apa? Tanda-tanda tu. Yang jual itu bukan orang Islam umpamanya. Atau kita nampak betul, yakin. Dia baru lepas megang daging babi itu sudah mula-mula tu. Betul? Jual apa? Jual ikan depan kita. Nampak dia makan tu ada babi itu dia makan. Itu dah najis jadi apa ikan tu. Bila makan udah makan benda najis. Kerana ikan tu kena dia basuh dulu dengan 7 kali air, salah satu daripada air yang campur dengan tanah yang suci dan sebagainya. Nampak, kalau nampak jangan makan Itu haram tu kata Imam Ghazali ni Atau engkau sangka bahawa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat, ada nyata, terang. Alamat yang nyata yang berserta dengan harta itu. Baik. Adapun yang yakin, kita tahu benda tu halal. Nampak betul ayam tu sembelih oleh orang Islam. Tak nampak tak apalah, makanlah. Nampak kambing tu disembelih oleh orang Islam. Atau dia datang dari tempat sembelihan orang Islam betul-betul. Yang sembelih tu kita nampak. Makanya itu kita tak ada ragu-ragu lagi makannya Itu yakin, dah yakin. Ada pun yang yakin diketahui akan halalnya itu, iaitu amat banyak. Dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang menentang Islam. Kafir yang anti-Islam, yang berisytihad perang terhadap Islam. Jangan Yahudi itu kafir harbi, betul? Jangan Nasrani itu kafir harbi, betul? Kerana nyata menentang Islam. Kita rampai dia. Tapi perang tu bukan saja-saja pergi tengok orang kafir dekat kita tu kita rampai harta, tak boleh. Mesti diisytiharkan perang oleh oleh pemerintah. Kita perang dengan dia, harta tu jadi harta rampasan. Dipanggil ghanimah. Ghanimah tu harta rampasan. Itu apa? Zaman Rasul banyak perang, kuda dah rampai dia dah menang. Musuh tu dah mati. Kuda dah ambil bawa balik. Barang makanan pun bawa balik, tak apa. Itu halal itu harta rampasan perang, tak apa. Amat banyak tu. Setengah daripada harta yang diambil daripada kafir harbi. Tapi kafir tu ada beberapa jenis. Ada kafir harbi. Kafir harbi tu kafir yang isytihad perang terhadap orang Islam.
Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kafir harbi ya. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir, tapi dia lunak dengan orang Islam. Dia duduk dalam negara Islam, dia berjanji nak ikut cara Islam. Itu namanya kafir zimmi. Itu jangan ambil harta dia. Haram harta yang kita ambil. Jangan apa itu? Harta itu harta yang apa? Bagi dia halal. Dia boleh makan. Kita haram mengambilnya. Itu namanya kafir zimmi. Kafir yang lunak dengan orang Islam. Dia ikut cara-cara Islam. Kafir di Malaysia ni kita tak tahu. Kita tak tahu sama dia harbi atau zimmi. Ini banyak ya, kenyataan mereka tu yang menentang dasar-dasar Islam. Ada tak kenyataan apa tu? Kita mesti benarkan orang bukan Islam nak murtad. Nak murtad tak apa. Orang Islam nak jadi murtad tak apa. Kemudian ada pula dia nakkan orang bukan Islam berada dalam jawatan kuasa fatwa orang Islam. Itu cuma kita tak tahu kerana kita bukan diisytiharkan mereka itu sebagai musuh. Kerana kita diisytiharkan mereka itu sebagai kawan. Jadi kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita jaga-jagalah nanti bergaul dengan mereka ya. Jaga nak makan dan sebagainya. Itu kafir harbi ya. Atau barang apa jalan yang dapat engkau ambil daripadanya, maka iaitu halal. Apa saja ya. Harta yang diambil daripada kafir harbi, barang apa jalan yang dapat engkau ambil daripadanya, maka iaitu halal. Tapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir harbi itu dengan diperang daripada raja, maka iaitu tiada halal. Kalau perang raja ya. Jika diambil suatu daripada kafir harbi itu dengan diperang daripada raja, maka iaitu tiada halal melainkan apa? Kemudian daripada dikeluarkan akan khomisnya, seperti 1/5 ya. Khumusnya dikeluarkan dari khumus, keluarkan 1/5 itu dulu. Lepas itu baru boleh ambil. 1/5 bagi kepada pemerintah dulu. Raja tu ambil dulu ataupun apa pemimpin ambil semua 1/5, lebih tu boleh kita ambil. Halal boleh makan. Dan lagi halal barang yang dapat daripada berburu-buruan. Pergi lamutan buru pelanduk, halal pelanduk. Buru burung, halal burung tu. Buru apa lagi? Buru rusa, halal rusa tu. Itu kalau dari buru-buruan. Tapi nak hutan apalah, hutan yang tak ada tuan. Kalau kebun orang tak boleh. Ini berburu-buruan. Dan yang dapat daripada kayu di hutan, kayu-kayu boleh halal, tak apa ya. Yang diambil daripada galian-galian boleh. Yang digali daripada tanah. Mana tahu kan dia nyangka tanah juga top buat tempayan. Tak siapa punya tak tahu. Buka tempayan tengok emas penuh lah. Itu halal, dia boleh pakai, boleh jual, dan dapat duit itu boleh beli barang makan dan sebagainya. Itu boleh masuk dalam perut. Itu galian ya. Tapi dalam tanah kita jangan tanah orang. Nak tanah kita, tak tahu dari mana datangnya. Kita baru beli tanah tu daripada tuan entah mana-mana. Kemudian kita korek tengok ada tempayan. Itu rezeki dari Allah lah. Boleh pakai harta tu ya. Halal. Dan berniaga. Berniaga memang untung. Untung dari berniaga tu. Boleh beli makanan, boleh beli pakaian dan sebagainya. Halal tu kan. Kalau berniaga. Itu ada galak orang kita berniaga tu. 9/10 rezeki datang dari perniagaan. Suruh kita berniaga. Dan harta yang dapat daripada berbendang. Tutup tanam tak apa. Tanamlah. Tanam jagung tak apa, tanam padi tak apa, tanam gandum tak apa. Harta yang halal, makanlah. Ya, daripada berbendang. Dan tanam-tanaman. Dan harta yang dapat daripada zakat. Orang dia layak menerima zakat, orang membagi zakat kepada dia. Tak apa, dia masuk dalam asnaf yang 8 tu ya. Menerima zakat tak apa. Makanlah duit tu tak apa. Dah jadi hak dia tu.
Daripada zakat dan sedekah. Sedekah pun terima. Ya. Cuma kalau ikut Rasulullah, dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Ya. Sedekah dia tak terima. Kalau orang bagi dia ini sedekah, tak terima dia. Itu Rasul ya. Bukan haramnya kalau orang lain pun nak orang sedekah ambil tak apa. Tapi tidak mencontohi Rasul lah. Nak mencontohi Rasul, kalau orang kata ini sedekah, tak usah terima. Tapi kalau ini hadiah baru terima ya. Kan Rasul begitu. Bukan dia kata haram dah. Cuma dia amalan dia begitu. Kita kalau nak menjadi Rasul sebagai contoh, jangan terima sedekah. Nak terima hadiah tak apa. Tapi kalau nak sedekah boleh halal ya. Nak cerita halal tak apa boleh. Dan hadiah tu boleh ya. Dan harta pemberian orang, siapa nak bagi harta ambil lah. Itu hibah namanya. Dan barang sebagainya itu yang halal ya? Jadi benda-benda itu halal. Apa yang halal tadi? Rampasan perang, lagi buru-buruan, lagi daripada pesaka, ada pesaka tak apa, dapat daripada berniaga tak apa, dan dapat daripada berbendang dan tanam-tanaman, dan dapat daripada zakat, dapat orang sedekah, dapat orang hadiah, tak apa, sah tu ya. Dan harta pemberian orang yang lain, siapa-siapa nak bagi kita harta, tak apa, ambil lah, tak apa. Kalau dia bagi betul-betul harta dia lah, bukan harta curi bagi kita. Dia curi orang tu bagi kita, itu memanjangkan apa? Dosa orang tu. Ini dah, dia betul-betul harta dia bagi kita, ambil lah. Duit gaji dia bagi kita, ambil lah. Salah. Dan sebagainya, itu halal. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya, ini benda yang yakin haramnya apa? Yaitu seperti daging babi, dah tahu untuk haram. Haram dan najis. Najis pula tu najis apa? Najis mughallazah. Najis yang berat. Daging babi. Semuanya haram tu. Tentang babi semua. Dagingnya haram, najis pula tu, tulangnya haram. Darahnya haram. Darah memang haram pun. Lemaknya haram. Apa saja. Anjing pun macam tu juga. Itu nyata haram ya? Dan anjing. Dan sekalian binatang yang haram. Ya. Dalam Qamus Marwawi itu ada gambar-gambar benda-benda yang haram tu. Ada Qamus Marwawi, ada benda-benda yang haram, ada gambar tu. Di antaranya apa? Biawak, topeng, lagi ular, tikus, katak. Kalau orang kafir semua makan mereka tu. Sebab itu kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wa jannatul kafir. Dunia itu syurga penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Itu dunia ni. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Orang dalam penjara itu ada makan tak? Tuan-tuan, orang dalam penjara ada makan tak? Ada. Tapi boleh makan apa tak? Boleh minta ke? Boleh demand ke? Aku hari ni nak makan tom yam, boleh? Boleh ke apa pegawai penjara tu? Aku hari ni nak makan beef steak ada? Apa yang dia jamu itu dia makan, itu penjara ya? Kita ada orang beriman aku betul lah. Apa yang dibolehkan Allah baru kita makan. Yang Allah haramkan jangan makan. Riba jangan makan. Harta curi jangan makan. Harta rampasan jangan makan. Biawak jangan makan. Ular jangan makan. Buaya jangan makan. Rimau jangan makan. Buruk jangan makan. Haram. Kerana itu orang dalam penjara. Mana yang boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang boleh makan, tak apa. Tapi orang kafir, semua boleh makan. Nak makan katak, makan lah. Nak makan ular, makan lah. Nak makan buruk, makan lah. Tambah orang kafir, dia suka makan eksotik punya makanan. Apa dia? Ketam batu ni makan tak? Apa dia? Ketam batu. Ketam. Ketam batu. Boleh makan tak? Boleh, ya. Tak apa. Ketam batu boleh makan.
Dia bukan dua alam. Dia bukan dua alam, dia ketam. Kalau diangkat tu lama-lama mati ketam tu, kan? Dia yang tak boleh yang dua alam. Macam ular dua alam. Apa? Nak beli ketam apa ni? Gila. Okey ya. Tu. Ada pun yang yakin dia ketahuikan haramnya, maka iaitu seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram. Binatang-binatang yang haram tu banyak lah ya. Dan bangkai. Kalau ayam tu kena langgar tokak jadi bangkai, dah tak boleh makan dah. Itik langgar tokak mati, tak ada sembelih, bangkai, tak boleh makan. Kambing apa itu juga tak boleh makan, bangkai tak boleh ya. Dan harta yang dapat daripada mencuri, ya. Ayam masuk dalam rumah kita yang tutup pintu, ya, tangkap ayam tu sembelih, buat gula apa, buat gula apa, gula rempah, buat kari, haram, jangan makan. Itu barang curi ya. Dan merampas ni menyamun ya. Tengok aja. Dulu perampas ni terang-terang tau. Zaman Syekh Abdul Qadir Jalani tu pernah datang perampak dia nak merampak duit dia. Syekh Abdul Qadir Jalani tu dirompak oleh perampak-perampak, bukan seorang tu ramai. Tahannya. Udah diambil duit tu, ditanya pula Syekh Abdul Qadir Jalani. Ada ke lagi kata? Ada kata dia. Mana tak ada pun? Ada kata. Kamu ambil pisau, tetah baju apa ni kata. Baju tu berjahit tau. Tetah baju tu kata. Datang perempuan tu ambil pedang, tetah baju tu. Tengok memang banyak duit dalamnya. Banyak duitnya. Konok dia. Itu ditanya. Yang kamu kabur kepada aku tu ngapa? Padahal aku kan tahu ketua perempuan tu. Aku kan tahu kamu ada duit. Yang kamu kabur kepada aku ngapa? Mak saya pesan jangan cakap bohong. Nampak tak? Dia dengar cakap maknya. Mak saya pesan jangan cakap bohong. Dengar itu perempuan tu terus pucat mukanya. Melutut dia hadapan Syekh Abdul Qadir Jalani. Minta ampun. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa minta ampun dengan saya? Nak minta ampun dengan Allah. Saya bukan ada kuasa nak mengampun dosa. Nampak tu? Itu di antara hikmah Syekh Abdul Qadir Jalani. Merompak boleh, aku dia terasa di hati dia, aku ni dah tua bangkai, merompak dia kerja ni. Ini budak kecil ni takut nak cakap bohong pun takut. Aku ni berani menang, merompak berani, mencuri berani, membunuh berani, semua berani. Aku dah tua bangkai ni, apa nak jadi pada aku ni? Terus melutut. Itu dia antara hikmah Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab tu orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali, berdasarkan dengan hikmah dia tu. Perompak boleh minta ampun dengan dia, boleh sedar. Yang sebenarnya dia sendiri tak sedar bahawa dia tu wali. Tuan-tuan dan perempuan, wali tu bukan tahu bahawa dirinya wali. Wali itu apa? Wali itu adalah rahsia Allah Ta'ala. Dia tak tahu. Dia sendiri merasakan diri dia itu berdosa. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia adalah wali. Orang lain mengatakan dia itu wali. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Di antaranya wali lah. Dia tak tahu. Kalau dia adalah menetapkan bulan depan datang satu orang dari kampung tu, teman semalam lantik jadi wali, jangan tengok. Dia datang dari kampung, ngajar pula tu. Suruh hari Ahad bulan depan, teman dah lantik jadi wali, balik semua, jangan tengok kira. Kerana itu rahsia Allah Ta'ala. Ada wali yang bukan rahsia. Dia tahu bahawa diri dia wali. Apa? Wali nikah. Itu tak apa. Yang tak tahu ni wali Allah ya. Wali nikah tak apa. Baik. Ada pun yang yakin diketahui bahawa barang itu adalah haram ya haram. Maka seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai dan harta yang didapati daripada mencuri
dan merampas dan barang sebagainya. Dan harta riba haram ya. Jangan akhir zaman ni riba tak apa lah, jangan. Riba tu tak haram sampai hari kiamat haramnya. Kerana Allah dah istihad dalam Quran. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan arak haram, apa saja, walaupun namanya yang namanya apa, macam-macam namanya, tapi tak ada sebut arak, haram juga. Walaupun nama elok apa pun nama, paradise katanya, syurga katanya, arak tu syurga katanya, jangan minum, haram, kerana dia arak, mabuk. Cecah yang memabukkan adalah arak, cecah arak tu adalah haram. Dan harganya, jual beli arak tak boleh, jangan menyaga arak. Dulu orang kampung-kampung ada jual arak tu. Kedai-kedai kampung-kampung, kedai runcit kampung-kampung ada jual. Kampung saya dulu ada jual. Dia jual bia, jual gini stout, kampung tu ada jual. Habis tu minum mabuk lah. Jangan, haram. Dan harganya dan barang sebagainya. Ada pun yang zon tu artinya sangka baik. Sangka betul ya, zon halal ke haram, halal ke haram, halal ke haram, tapi dia syaknya banyak yang halal. Itu namanya zon. Ya. Zon atau menyangka akan haramnya maka iaitu seperti harta raja yang zalim. Zaman itu, zaman kitab ditulis, rajanya kebanyakan yang zalim ya. Itu dia menentang raja banyak ni. Yang tiada adil, yang ghalib hartanya itu dapat daripada mencukai. Bukan dia cukai tentu halal, tapi raja dulu dia cukai tentu halal je. Mencukai akan orang Islam. Atau yang ghalib hartanya itu dapat daripada menzalim akan orang atau menzalim akan rakyatnya. Itu haram tu ya. Itu zon ya. Kata zon tu banyak menyangka yang haram tu. Bersalahan jika didapat hartanya itu dapat usaha yang halal seperti berniaga. Kalau raja tu berniaga, kaya-kaya tak apa. Dengan syaratnya atau dapat daripada berbendang. Raja tu berbendang sama dengan orang lain. Hartanya halal, ambil lah. Dan barang sebagainya. Maka iaitu halal. Masalah. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Minhajul Abidin, kitab kita tasawuf namanya Minhajul Abidin ya. Jika ditanya orang akan dikau apa hukumnya harta pemberian raja-raja pada zaman ini, zaman kita lah. Maka jawab olehmu bahawasanya bersalahan ulama tak ada sama pendapat. Ada yang kata halal, ada yang kata haram. Bersalahan ulama pada pemberian raja-raja itu. Kata setengah ulama, tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya maka iaitu harus. Kalau kita tak yakin dia haram, dia harus itu boleh makanlah. Harus mengambil akan dia. Jika ada ia fakir, kalau dia memang perlukan benda itu boleh makan, boleh ambil. Dan kata setengah ulama, tiada halal mengambil yang demikian itu melainkan jika yakin ia akan halalnya. Ulama yang lain katakan yang betul halal-halal baru ambil, kita jangan ambil. Sama ada ia fakir atau ia kaya. Kerana ghalib harta raja-raja pada zaman ini haram. Zaman ditulis kitab ni tau. Kan zaman sekarang ni raja dapat gaji. Ini zaman itu raja tak ada gaji tau. Dia mencari harta ikut memerah rakyat dia. Yang itu banyak yang haram tu. Dan yang halal pada tangan mereka itu sangat sedikit zaman itu ya, zaman kitab ditulis ni. Dan kata zaman Imam Ghazali pun betul juga ya. Dan kata setengah ulama bahawa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tiada yakin haramnya. Jadi dua pendapat tu. Satu, kalau tak yakin haramnya boleh ambil. Yang lain satu tu lagi berat. Kalau tak yakin halal baru ambil. Kalau yakin halal baru ambil. Kalau tak yakin halal jangan ambil. Jadi bukan sikit. Dia nak yakin halal, nampak betul halal baru dia ambil. Yang ini ringan sikit. Kalau nampak haram baru dia tolak. Kalau tak boleh ambil ya. Dia ringan sikit ya. Betul setengah ulama begitu. Sama ada orang kaya atau orang miskin. Apabila tiada yakin haramnya
dan hanya saja dosanya itu atas orang yang memberi pula. Diambil je letak lah dia. Orang yang beri yang dosa tu. Kenapa bagi orang harta yang haram? Dan pendapat yang akhir ini dimuktamadkan oleh Syekh kita Al-Alim Al-Allamah Al-Amil bil Milhi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani Qurdis ya, Al-Madani wa Madinah, Mufti Madinah Al-Munawwarah. Dan kata Imam Ghazali, ya tengok, panjang lagi kan? Sekali. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan? Tuan-tuan lah, perempuan ni, orang pekan ni bagi apa pemberian bagi pada orang kampung. Pemberian orang pekan. Dan lainnya. Apa dia? Adakah lazim menolak akan dia? Biasa kamu tolak akan dia itu tak? Nak tolak ke tak kalau pemberian orang pekan tu? Dan memeriksa daripadanya atau tiada lazim? Maka jawab olehmu bahawasanya apabila ada pada zahir manusia itu soleh, maka tiada mengapa ya. Kalau dia nampak solehnya macam tuan-tuan lah macam Muhammad ni buat kopiah, bila dia bagi apa, dia bagi pemberian, terima je lah. Kerana dia nampak dia orang soleh, mayang tak tinggal. Tuan-tuan apa itulah perempuan macam tu kan, mayang tak tinggal, tu dah nampak solehnya. Tapi kalau tak nampak, di tengah pakai seluar pendek, itu belum tahu ya. Tengok. Maka jawab, bila zahir manusia itu akan soleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada lazim memeriksa. Tak payah tanya, ini duit apa? Tak payah tanya, ambil je. Memeriksa akan dia. Kerana memeriksa yang demikian itu membawa kepada jahat sangka. Jahat sangka itu dosa tau. Jangan jahat sangka dengan sesiapa orang kepada orang Islam, maka iaitu tertegah pada syarak. Kerana firman Allah Ta'ala, inna ba'da dhanni is, sesungguhnya sebahagian dari jahat sangka itu adalah dosa. Bahawa setengah daripada sangka itu akan manusia itu adalah dosa ya. Syahadan. Nama panjang no? Nama panjang tu? Habis itu ya. Dah lebih setengah dah ya. Sekian untuk kali ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada? Ada siapa-siapa nak tanya? Kalau kata sumber saya tidak tahu itu mana arah. Tengoklah tukang nuri tu. Kedua, kalau kita lah yang bagi orang kafir, bagi temuan orang kafir, boleh. Sumber dia. Sekarang sumber orang kafir mana tahu Arabnya? Tak dia berniaga ke? Untung dia berniaga. kata dia berniaga loteri, dia bagi kita makan. Oh, itu dah tahu tak boleh. Dia kena loteri tak boleh. Tapi kalau ada hasil sumber perniagaan dia boleh. Tak ada salah ya. Kita beli daripada orang kafir tak apa. Padahal kita bukan tahu dari mana datangnya kan. Tak apa. Jual beli dengan orang kafir hukumnya harus seperti harus dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi begitu juga menerima pemberian orang kafir itu boleh, tak salah. Tapi kalau kita tahu orang kafir itu kerjanya memang kerja mencuri aja, jangan ambil. Dah terang. Kalau tak tahu, kira sangka baik aja lah ya. Sebelum kita makan, jawapannya cek pula. Cek apa? Kata dia bagi jawab, dia tunjuk. Kata dia buat pergi kahwin, dia kata halal makan. Boleh lah. Biasanya kalau orang kafir tu panggil kita, dia bagi ayam tu sembelih, dia kabur kita benda ni halal. Biasanya lah. Kalau tak ada kena tanya. Kalau tak kabur kena tanya tau. Ini ayam ni sembelih ke tak? Ini kambing ni sembelih ke tak? Kena tanya. Karena dia kafir.
Ha, ya? Ni ayam ni kata. Saya beli pada Muhammad, tak apalah. Kerana dia, kita yakin dengan dia. Ha, sudah Muhammad apa? Jiran kita tu Cina. Jadi dia meninggal kita bagi dia boleh. Apa dia? Tak dengar. Cina. Gila? Cina. Jiran dia tak baik. Ha, jirannya kafir. Bukan mati. Dia mati. Kita bagi dia. Dia bagi duit ke dia sedekah. Oh, boleh. Tak salah. Ya, kita bagi duit tak apa. Kita tak tahulah, kira kerana menghormati jiran je, harus hukumnya, bukan sunat pun, tak dapat pahala. Harus boleh, tak apa. Dia mula nanti tanya. Dia tadi sepadan, dia kanan. Tuan kita DSN tu tadi sepadan. Ha, Cabutan. Tak keluar kan. Sebut sama tuan. cabutan tua. Apa? Cabutan tua. Kalau cabutan tak apa, dia bukan judi. Cabutan bukan judi, tapi kalau ada pertaruhan tak boleh. Kalau saja cabutan tua tak apa. Kalau pertaruhan kamu nak masuk dalam pertandingan tu mesti bayar sekian banyak. Itu tak boleh, itu judi ya. Saya maksud dia simpan kat simpan duit. Tadi tak nak simpan duit dia. Kalau kita dapat sikit premium, tetap sikit dapat duit kat kita. Maksud dia tu Premium itu tak apa. Nah, ya bukan jadi syarat tak apa. Dia nak hadiah tak apa, itu cerita hadiah lah. maksud saya itu dia soal tadi kan. Ya dah kan. Ya. Okey. Banyak pula soalan pagi ni. Alhamdulillah. Jadi siapa yang nanya itulah yang dapat pahala. Yang jawab lagi dapat pahala. Lagi besar pahalanya. Dia nanya saya dapat pahala. Tapi nombor 2 tau. Yang besar dia pahalanya. Dia nombor 1. Saya dapat nombor 2. Muhammad nanya dapat, saya jawab lagi. Dapat nombor 2. Tapi nombor 2 banyak pahalanya. Tapi dia nombor 1 sekali je lah. Dia nombor 1 sekali-sekali. Itu dalam majlis ilmu tu biar banyak orang tanya. Dapat pahala Tuan Guru tu. Alright, sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta wa 'allamta wa antal ladzi fatahta fahamta falakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalkal haqqa wa aduka sidqu